Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Syarizal bin Ahmad Yusran daripada Diploma Business Management. Nombor ID saya ialah DBM03210003. Saya ingin menerangkan apakah itu hak kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan pemimpin generasi masa hadapan. Oleh itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa, guru, pemimpin dan setiap individu dalam memastikan kanak-kanak ini membesar dalam kesetaraan yang harmoni, bersefahaman dan penyayang. Kanak-kanak juga mempunyai hak seperti mana orang dewasa. Tambahan lagi, keadaan mereka yang masih belum matang dan tidak dapat membuat keputusan dengan sendiri menyebabkan mereka memerlukan perlindungan penjagaan khas termasuk disediakan perlindungan undang-undang yang sewajarnya. Mereka berhak ke atas perlindungan, hak untuk menyuara pendapat serta pelbagai hak-hak lain yang termaktub dalam perjanjian antarabangsa, undang-undang serta dasar negara. Salam sejahtera. Nama saya adalah Darshini Anak Perempuan Suresh, Diploma in Healthcare Management. Nombor ID pelajar saya ialah DHC03210018. Hari ini saya akan menerangkan dan membentangkan tentang perkembangan hak asasi kanak-kanak. Convocation Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB adalah sebuah konvensyen antarabangsa yang menetapkan hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan kultural negara-negara yang menggunakan konvensyen antarabangsa ini terikat dengan menjalankannya sesuai dengan undang-undang antarabangsa. Pelaksanaan konvensyen yang diawasi oleh Jawatan Kuasa Hak Kanak-Kanak, pertubuhan bangsa-bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari pelbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Jawatan Kuasa ini memberikan laporan kepada Jawatan Kuasa Ketiga Perhimpunan Agung PBB yang juga akan mendengar kenyataan Ketua Jawatan Kuasa Hak Kanak-Kanak dan menerima pakai resolusi mengenai hak kanak-kanak. Kerajaan negara yang telah mengesahkan convocation ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di depan kemajuan-majuan yang dicapai dan melaksanakannya konvensyen ini dan status hak kanak-kanak dalam negara tersebut. Laporan-laporan setiap negara berserta pandangan bertulis Jawatan Kuasa boleh diakses di laman web Jawatan Kuasa. Assalamualaikum, saya Dayan Kustiawi. Nombor ID DHC02210080, batch 23, course Diploma in Healthcare, akan menerangkan tentang kes-kes yang pernah berlaku berkait dengan hak asasi kanak-kanak. Kes yang pertama adalah kes bersikap lajak di mana pemandu wanita dibebaskan selepas melanggar kanak-kanak yang bermain basikal lajak dan tidak dikenakan hukuman. Kes yang kedua ialah kes bayi yang baru berusia 11 bulan yang didera secara fizikal dan seksual oleh suami pengasuh yang berlaku di Kajang, dan bayi itu disahkan meninggal dunia atas kecederaan fizikal dan seksual. Saya Chandra Rifana Lagi Widendra, nombor ID saya DBM03210089. Penderaan kanak-kanak secara mental adalah salah satu berkaitan dengan kes hak asasi kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak secara emosi kurang mendapat perhatian walaupun penderaan jenis ini didapati kerap berlaku di kalangan kanak-kanak sama ada secara bersaingan atau bersama-sama dengan jenis penderaan lain. Penderaan emosi kerap terjadi dengan tidak ketara, tetapi kesannya terhadap perkembangan fizikal dan mental di kalangan kanak-kanak sangat jelas sehingga memerlukan rawatan perubatan. Penderaan emosi tidak dikenal pasti dengan baik karena tiada definisi menyeluruh yang boleh diterima pakai di peringkat antarabangsa. Ini menyebabkan kesukaran bagi seorang untuk bersetuju dengan maksud penderaan emosi. Pada masa kini, 5 kategori sikap tingkah laku buruk ibu bapa yang mampu dikelaskan sebagai penderaan mental adalah penolakan, pengasingan, menakutkan, sikap tidak peduli, sikap merasuah fikiran. Jika tingkah laku tersebut berlaku secara berterusan ke atas kanak-kanak yang berisiko sehingga menyebabkan kecacatan psikologi dan emosi kanak-kanak, keadaan ini dianggap sebagai pendarahan emosi. Definisi ini bergantung pada tahap perkembangan kanak-kanak dan hanya digunakan dalam konteks antara perorangan.
Kelima-lima kategori sikap tingkah laku buruk ibu bapa berlaku dalam keluarga normal dan tidak normal, terutamanya dalam suasana kekeluargaan yang pincang. Dalam keadaan ini, pendarahan emosi adalah akibat tertumpuannya masalah dan konflik orang dewasa kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang mengalami pendarahan sebegini telah menunjukkan pelbagai masalah sosial, emosi, dan pembelajaran yang serius, lebih daripada kesan umum dalam persekitaran mereka. Sekian, terima kasih. Nama sejahtera, nama saya Divya, anak perempuan Siraman, nombor ID pelajar DBM 0321-034. Hari ini saya mau bercakap tentang hak kanak-kanak, perundangan yang berkaitan dengan jenis hak kanak-kanak yang dipilih. Kanak-kanak merupakan aset yang sangat penting kerana kepada mereka lah segala harapan dan cita-cita negara disandarkan selalu pemimpin di masa hadapan. Kanak-kanak juga adalah golongan yang perlu diberi perlindungan kerana di dalam keadaan-keadaan tertentu, mereka mungkin terdedah kepada pelbagai bahaya selama ada mereka menjadi mangsa atau terlibat dengan perlakuan jenayah. Menyedari hakikat ini, maka pertimbangan utama di dalam segala tindakan yang menyentuh al-ehwal kanak-kanak adalah kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak berkenaan. Ini boleh dilihat di dalam pelbagai undang-undang terdapat di dalam negara kita. Walau bagaimanapun, permasalahan mengenai kanak-kanak masih terus berlaku di negara ini. Walau bagaimanapun, permasalahan mengenai ada di dalam atau luar negara. Dalam hal ini, kita sering mendengar atau membawa bahawa terdapat kanak-kanak yang diabaikan, ditinggalkan di perkhidmatan bas di bawah pokok, ada yang ditinggalkan di dalam kereta tanpa penjagaan perhatian bas dan sewajarnya. Kita juga mendengar bahawa perlakuan jenayah oleh kanak-kanak banyaklah jenayah yang kecil atau penting officers, tetapi pada masa seorang terdapat kanak-kanak yang sebarang ialah sepatah yang harus dipersoalkan jika perkara ini terlaku kepada kanak-kanak di negara ini. Apa yang pasti kita kanak-kanak ini tidak harus dipersoalkan kanak-kanak di negara kita. Kekawalan mereka, walau bagaimanapun, sebagaimana yang diketahui warna pihak yang bapa atau ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa atau penjaga tidak diberi tugas dan bertanggungjawab yang besar terhadap perkembangan anak-anak di dalam jangan mereka. Kenapa ya? Ibu bapa juga di sisi anak-anak. Oleh itu, pasti banyak perkara yang dipelajari oleh anak-anak itu dilahirkan itu dalam keadaan suci, iaitu mengikut agama yang benar, iaitu Islam. Kedua orang tuanya yang membuatnya menjadi ibu bapanya yang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Zabizu dengan nombor ID DM 0321-011. Saya akan menerangkan tentang perkembangan hak asasi kanak-kanak. Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal menzahirkan kebimbangan dengan melaporkan media bertarikh 26 Februari 2021 seramai 1086 rakyat Myanmar, termasuk kanak-kanak dan pemegang kad UNHCR, telah diusir ke negara asal mereka oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Laporan tersebut telah diketengahkan oleh satu gabungan organisasi hak manusia antarabangsa dan dilaporkan bahawa sekurang-kurangnya 2 orang kanak-kanak yang dihantar pulang telah dipisahkan keluarga mereka yang mencari suaka di Malaysia. Selaras dengan Perkara 9 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC, negara-negara pihak hendaklah memastikan bahawa seseorang kanak-kanak tersebut tidak terpisah daripada ibu bapanya tanpa kerelaannya. Bersuruhjaya kanak-kanak berpandangan bahawa
memisahkan kanak-kanak tersebut daripada ibu bapa mereka yang masih berada di Malaysia adalah pelanggaran hak kanak-kanak di bawah CRC. Perkara 22 dari konvensyen yang sama juga mengatakan bahawa negara-negara pihak hendaklah mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk memastikan bahawa kanak-kanak yang memohon taraf pelarian atau yang dianggap pelarian mengikut undang-undang atau tata cara antarabangsa atau domestik yang terpakai hendaklah sama ada tidak ditemani atau ditemani ibu bapanya atau mana-mana orang lain menerima perlindungan sewajarnya dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang terpakai yang dinyatakan dalam CER ini. Manusia bertanggungjawab melindungi kanak-kanak yang mencari perlindungan atas dasar kemanusiaan dan adalah tidak wajar untuk mengusir mereka untuk kembali ke negara asal mereka di mana mereka kembali ke negara asal di mana mereka mungkin akan berdepan dengan keganasan dan penganiayaan. Keputusan mengusir ini juga bertentangan dengan perintah Mahkamah Tinggi dan jika pengusiran itu sememangnya perlu, kerajaan hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan mereka dalam keadaan selamat. Pesuruhjaya Kanak-Kanak menggesa kerajaan untuk memberikan UNHCR akses tanpa sekatan kesemasa ke semua tempat tahanan imigresen untuk menyiasat insiden pengusiran 1086 pelarian tersebut. Semua kanak-kanak sama ada pelarian atau tanpa dokumen adalah mangsa keadaan dan oleh demikian mereka tidak seharusnya dilayan seperti penjenayah dan hak-hak mereka perlu dihormati. Program alternatif untuk penahanan ATD taklah dilaksanakan kerana kanak-kanak ini tidak sewajarnya ditahan oleh tahanan imigresen tetapi tinggal bersama keluarga pelihara di tempat perlindungan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kepada pensyarah dan kawan-kawan. Nama saya ialah Darshni Anak Perempuan Ramu. Nombor ID ialah DEM 01210001. Saya dari kumpulan 11. Dasar kanak-kanak negara bertujuan untuk melahirkan individu yang sihat, cergas, berilmu, inovatif, kreatif, berjati diri, berdaya saing, progresif dan mempunyai nilai-nilai murni. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Setiap kanak-kanak termasuk kanak-kanak kurang upaya mempunyai hak untuk dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderahan, keganasan dan eksploitasi dan seterusnya diberi rehabilitasi dan diintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk perkembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi, sosial dan kerohanian. Kanak-kanak, ibu bapa, penjaga komuniti dan masyarakat sedar akan hak kanak-kanak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak dilaksanakan dari semasa ke semasa. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk bersuara, menyertai dan melibatkan diri mengikut tahap keupayaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka. Hak asasi kanak-kanak sejagat telah digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak atau dikenali sebagai Children's Rights Convention pada tahun 1989. Negara Malaysia telah terima pakai CRC kecuali mengekalkan reservasi terhadap fasa 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28 dan 1A dan 37. Kerana bertentangan dengan dasar, undang-undang dan hamalan negara kita, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Menurut CRC, hak utama kanak-kanak yang harus dilindungi adalah
hak memperoleh perlindungan, hak untuk hidup, hak berkembang dan hak penyertaan. Bagi memastikan mereka tidak terabai di dalam arus kehidupan masa kini yang penuh cabaran, hak asasi kanak-kanak perlu dihormati dan dilindungi dalam aspek yang berikut. Berikut adalah penjagaan, pendidikan, kemudahan advokasi, perundangan dan pekerjaan dan kesejahteraan hidup kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan pelbagai kemudahan untuk dapat kehidupan yang lebih selamat dan selesa. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama dalam menyediakan pelbagai kemudahan untuk golongan kanak-kanak. Antara kemudahan untuk golongan kanak-kanak ialah taman permainan, pusat penjagaan kanak-kanak, perpustakaan kanak-kanak jejantas dan mengadakan kelas kemahiran untuk kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batu Syaoni binti Rahim. Nombor ID pelajar DEM 0321-035. Hari ini saya akan mengatakan tajuk tentang cadangan penambahbaikan hak asasi kanak-kanak. Seperti umum mengetahui bahawa kanak-kanak ini telah diiktiraf dan diberi perlindungan oleh mahkamah dan negara. Kita juga sedar walaupun mereka ini telah dilindungi oleh Akta dan undang-undang yang telah diperuntukkan, namun mereka ini masih terdedah dengan bahaya di luar kawasan mereka. Hak kanak-kanak di Malaysia juga berkembang pesat apabila Malaysia menyertai CRC pada tahun 1995 dan memperkenalkan Akta Kanak-kanak pada tahun 2001. Terdapat banyak juga inisiatif untuk menyedari dan menegakkan hak kanak-kanak ini. Walau bagaimanapun, cadangan yang telah dilemparkan memerlukan pengukuhan bagi memastikan hak kanak-kanak ini terus dilindungi seiring apa yang telah termaktub dalam undang-undang. Dalam usaha memelihara generasi ini, perlu ada penambahbaikan dalam setiap akta dan undang-undang. Memandangkan kebelakangan ini terlalu banyak kes berkaitan dengan kanak-kanak seperti pencolekan, penderaan dan pemandangan kanak-kanak. Sudah pasti keadaan ini menjadi kebimbangan masyarakat setempat. Bagi melindungi kanak-kanak ini juga memerlukan pertahanan diri untuk menyelamatkan mereka dari sebarang bahaya. Selain itu, dalam menambahbaikan hak kanak-kanak ini memerlukan kesedaran daripada semua pihak. Dan demikian fokus dalam memberi kesedaran kepada ibu bapa penjaga taska tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh kerajaan dengan pihak swasta berunsurkan kepentingan memberi perlindungan kepada hak kanak-kanak ini. Sebagai contoh, JKMN Selangor, kerjasama Persatuan Pengasuh Pendaftar Malaysia dan Persatuan Taska Negara Negeri Selangor telah menganjurkan Keep Me Safe. Dalam hari tersebut, objektif lain tak bukan untuk meningkatkan kesedaran. Kesimpulannya, terdapat banyak penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi melaksanakan hak kanak-kanak ini terus dilindungi oleh negara. Usaha-usaha ini tak akan berjaya sekiranya tiada sokongan daripada pihak tertentu. Kerana inilah kerajaan perlu mempertingkatkan inisiatif ini agar melahirkan negara yang selamat daripada jenayah jalanan. Oleh itu, negara akan menjadi lebih aman dan harmoni kerana mempunyai persekitaran yang selamat. Berdasarkan kepada kajian-kajian itu tadi, ia merupakan satu cabaran untuk memastikan hak kanak-kanak terlaksana bagi mengurangkan kes pengabaian dan sebagainya untuk memelihara kanak-kanak yang kurang bernasib baik dan semua kanak-kanak tanpa mengira jantina, sosial ekonomi, kebudayaan, latar belakang, agama, etnik, taraf, kesehatan adalah mempunyai hak sama rata untuk pendidikan, penjagaan, perlindungan, keselamatan dan sebagainya. Semua kanak-kanak harus dilindungi oleh undang-undang dan akta-akta yang khusus untuk mereka. Kanak-kanak ini merupakan aset yang bukan sahaja penting kepada negara,
tetapi kepada dunia juga untuk mewarisi masa hadapan. Secara khususnya, hak kanak-kanak ini bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan, dan eksploitasi. Dasar ini juga menjadi pembangkit kepada komitmen dan kesedaran semua pihak bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.